Nasihat bahagian kedua, mengingati dan menasihati ahli zuhud dan ibadah. Kalau sebelumnya kitab ini dan pengarang Imam Haddad menujukan nasihat itu kepada ahli ilmu, baik itu penuntut ilmu dan para ulama'nya, untuk menunjukkan bahawa semua dan siapa pun adalah dinasihati. Kerana nasihat menasihati ini adalah merupakan asas kepada agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibati lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير نفع والانتفاع وإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وعلى ما نوى الإمام عبد الله بن الحداد وأصوله وفروعهم علماء العاملين وأولياء الصالحين، الله ينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita berada pada ma baina maghrib wal isya, di antara waktu maghrib dan isya, yang waktu ini adalah waktu yang cukup berharga. Sementara kita menunggu kepada waktu salah, salah satu yang menaikkan darjat adalah intidharus salah ba'da salah, iaitu menunggu masuknya waktu salat setelah salat. Dan bertambah berharganya nilai duduknya kita ini, selain di dalam masjid dan beriktikaf, adalah kita mengisi dengan ilmu dan juga pesanan-pesanan para ulama, khususnya pesanan yang kita akan baca daripada Al-Imam Abdullah bin Awil Haddad di dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah, ataupun dakwah yang sempurna, peringatan yang utama. Sampai perkataan beliau, qala radhiyallahu anhu nafa'anallah bi ulumihi fi daraini amin radhiyallahu ankum, ila an qal. Nasihat bahagian kedua, mengingati dan menasihati ahli zuhud dan ibadah. Kalau sebelumnya kitab ini dan pengarang Imam Haddad menujukan nasihat itu kepada ahli ilmu, baik itu penuntut ilmu dan para ulama'nya, untuk menunjukkan bahawa semua dan siapa pun adalah dinasihati. Kerana nasihat menasihati ini adalah merupakan asas kepada agama. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu asasnya adalah nasihat menasihati di antara satu dengan yang lain. Di
Dimulakan oleh Al-Imam Haddad menasihati dulu kepada para ulama, kepada para ahli ilmu, kepada penuntut ilmu. Kenapa? Kerana baiknya ulama, maka akan tersebarlah ilmu yang baik. Baiknya ulama, insya-Allah akan diikuti agama ini dengan yang baik. Tetapi buruknya ulama itu akan merosakkan kepada masyarakat, kehidupan, bahkan akan menjadikan kehidupan itu berada dalam keadaan yang dahsyat. Maka dimulakan untuk menasihati kepada para ulama, para ilmuwan, para penuntut ilmu. Kemudian bahagian kedua menasihati kepada ahli zuhud dan ahli ibadah, kepada abid ahli ibadah, iaitu orang yang mana banyak beribadah kepada Allah, sehingga dengan banyaknya ibadah kepada Allah, mereka ini seolah-olah sudah tidak lagi mencari ataupun kita kata bersungguh-sungguh kepada dunia ini atau kehidupan dunia. Maka disebut dengan zuhud. Pun mesti dinasihati juga. Kenapa? Kerana abid ahli ibadah kalau tak diingatkan dan dinasihatkan, boleh saja melakukan kesalahan di dalam ibadahnya. Begitu juga ahli zuhud, kalau tak diberikan nasihat, maka akan disalahfahami akan makna zuhud, sehingga boleh bercambah orang-orang yang malas, orang-orang yang tak mahu untuk bekerja, orang-orang yang tak mahu untuk berikhtiar hidup dengan alasan zuhud, supaya semuanya hendaklah dinasihati dan diingatkan. Bab ini membicarakan tentang orang-orang ahli zuhud dan ibadat, tentang orang-orang yang rajin dan berusaha membuat taat, orang-orang yang suka kembali kepada Allah Ta'ala dalam segala urusannya, orang-orang yang sentiasa melapangkan masanya untuk membuat taat dan ibadah kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang khidmat kepada Allah dan memperbagusi muamalahnya, dan diakhiri dengan bicara nasihat, mengingat, menyedarkan serta mengancam kelakuan yang tidak baik. Ketahuilah bahawasanya golongan manusia dari bahagian ini, iaitu bahagian zuhud dan ibadah, ahli ibadah ini, ialah mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala dari para hamba-Nya, di mana dia sentiasa memberikan pandangannya terhadap mereka dalam segala gerak lakunya. Orang-orang yang betul kalau mereka ini zuhud, kalau betul mereka ini adalah orang yang taat dan melakukan banyak amal ibadah, sudah tentulah mereka ini disebutkan dengan golongan yang mendapatkan nazarah, iaitu pandangan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu mencintai kepada hamba-hambanya yang taat, maka akan diberikan pandangan oleh Allah dengan pandangan yang khusus. Merekalah sumber cahaya Allah dan pembendaharaan khazanahnya. Dari golongan manusia inilah terdapat kebanyakan para walinya dan orang pilihannya yang terkenal dengan panggilan autad, abdal, nuqaba dan nujaba, dari golongan orang-orang yang terutama. Pada kategori orang-orang yang semacam inilah dan daripadanya lah dapat dikenal sifat-sifat hakikat yang terutama. Golongan inilah disebut dengan golongan sufi, orang-orang yang sentiasa, maksud sufi di sini adalah orang yang sentiasa bersungguh-sungguh membersihkan jiwa dan hatinya dari sifat-sifat mazmumah. Itu disebut dengan
tasawuf disebutkan. Sehingga lahirlah sifat-sifat hakikat yang terutama. Biasanya orang hari ini banyak menceritakan tentang ilmu hakikat. Apa itu ilmu hakikat? Apa yang terkandung di dalamnya? Kerana ada orang yang salah di dalam memahami, dan sehingga akhirnya ketika mana membicarakan tentang hakikat dan makrifat, bahkan boleh tersesat. Idzan, yang disebutkan dengan sifat hakikat ini adalah yang pertama, al-ikhlas. Tak disebut orang itu orang-orang yang benar-benar memahami dengan hakikat yang sebenarnya tanpa keikhlasan. Sebab itulah yang paling utama bagi seseorang itu di dalam memahami hakikat penghambaannya kepada Allah adalah setiap amal dan ibadahnya hendaklah ikhlas semata-mata kerana Allah SWT. Tak dicampuri dengan niat, tidak dicampuri dengan tujuan dan hajat selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah siddiq, iaitu kebenaran. Siddiq ini adalah lurus dan benar. Kita ada iman, tapi belum tentu kita benar-benar siddiq dengan iman. Ada orang mengaku dia beriman, akan tetapi perbuatannya menyalahi kepada keimanannya, maka orang ini bukan orang yang siddiq, bukannya orang yang benar di dalam keimanannya. Oleh kerana itu, belum tentu orang yang dianya lahir dalam keadaan Islam, bahkan umurnya sudah banyak, belum tentu dia ini orang yang siddiq. Belum tentu orang ini betul-betul kuat imannya. Tetapi ada orang yang baru memeluk Islam, akan tetapi sudah siddiq imannya, benar imannya. Kerana itu disebutkan al-ibrah laisa mimman sabak walakin mimma sadak. Yang dinilai bukan yang lebih dahulu Islamnya, tetapi siapakah yang lebih sadaq, iaitu siddiq, benar di dalam keimanannya kepada Allah SWT. Kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang tukang sihir Fir'aun. Ketika mana diperintahkan oleh Fir'aun untuk mencabar dan melawan kepada Nabi Musa AS. Mereka overconfident, merasakan mereka yang sekian ramai ini mampu untuk mengalahkan kepada Nabi Musa dengan tipu daya sihirnya. Tali yang dilemparkan menjadi ular kecil yang menuju ke arah Nabi Musa AS. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya yang pada waktu itu bertukar menjadi ular yang sebenar, yang besar, menelan kepada tali-tali yang seperti ular tersebut. Melihat keadaan itu, tukang sihir Fir'aun memahami bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Kerana tukang sihir tahu yang mana sihir, yang mana bukan sihir. Apa yang mereka lakukan itu lebih kepada tipu daya daripada pandangan mata, dan tidak mempunyai apa-apa power dan kuasa berbanding daripada apa yang ada pada Nabi Musa. Ularnya itu benar dan hebat kerana yang memberikan daripada kehebatan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Pada waktu itu, iman meresap masuk ke dalam diri para ahli sihir Fir'aun. Terus ketika itu, mereka mengatakan, kami beriman kepada Tuhan Musa. Depan Fir'aun. Fir'aun tadi mengharapkan tukang sihir ni mengalahkan, dan juga kita panggil apa?
defend kepada Firaun. Firaun mengharapkan dengan tukang sihir ini rakyat itu akan semakin menganggap dirinya berkuasa dan bahkan menganggap dirinya Tuhan. Tapi ternyata tukang sihirnya semuanya beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Immediate. Ketika mendengar seperti itu, marah Firaun. Dia mengatakan, kenapa kamu ini beriman kepada Musa tanpa meminta izin daripada aku? Tak minta perkenan daripada aku. Dia raja. Maka pada waktu itu dengan marahnya dia mengugut kepada ahli sihir itu, aku akan memasung, aku akan menyalib, aku akan memotong tangan, kaki. Kan, maksudnya ancaman yang begitu dahsyat. Tapi subhanallah, walaupun hanya baru sekejap, mereka merasai iman itu menyerap ke dalam diri mereka, tetapi sidik, iaitu benar-benar keimanan itu ada pada mereka, maka ancaman hatta nak dibunuh dan diseksa pun tidak mengganjakkan mereka daripada keimanan tersebut. Masya Allah. Orang yang lama yang dah Islam, orang yang belum tentu sanggup ketika berhadapan dengan ancaman seperti itu. Tetapi ini baru sekejap. Sebab itu bukanlah penilaian iman seseorang itu dengan lamanya dia itu beriman atau lamanya dia itu Islam, tapi adalah orang yang benar-benar sidik di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat yang disebutkan. Kemudian sifat hakikat itu adalah tawakal kepada Allah. Tawakal atau tawakul itu adalah menyerahkan segala urusan dan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Yang biasanya disandarkan tawakal itu adalah setelah seseorang itu berusaha dan berikhtiar. Naam. Iaitu orang dia berusaha, dia berikhtiar, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Tapi orang ahli hakikat yang sebenar, dia bertawakal kepada Allah bukan setelah berusaha, dan ketika dia berusaha pun dia bertawakal kepada Allah. Ada orang, dia usaha dulu, dia buat, dia rasa dia okey, dia pandai, dia elok, kemudian baru dia tawakal kepada Allah. Tapi orang yang sebenar, imannya kepada Allah, dia ketika berusaha dan berikhtiar pun, sedang berusaha berikhtiar, dia tawakal kepada Allah. Kenapa? Kerana apa yang dia mampu buat pun, baik itu dari kepandaian akalnya, ataupun kemampuan tenaganya, serta daripada apa yang ada padanya, semuanya dari Allah. Maka diserahkan kepada Allah SWT kemampuan itu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nabi Ibrahim AS ketika duduk di dalam apinya Namrud, itu menyebutkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yani cukuplah Allah itu sebagai pelindung. Hari ini saudara kita yang berada di Palestin, di Gaza, apa yang ada di mulut mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa yang diharapkan lagi? Tak diharapkan negara-negara Arab yang berada, tak boleh harap. Nak diharapkan siapa? Di mulut mereka adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin itu adalah merupakan nikmat yang dirasai oleh Nabi Ibrahim AS ketika mana dia dapat menyebut kalimat itu ketika dia dibakar di dalam api yang begitu besar. Kenapa nikmat? Kerana pada waktu itu kebergantungannya dan tawakalnya bulat hanya kepada Allah. Kita belum tentu pernah merasakan
Kita belum tentu merasakan daripada keindahan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Seperti mana yang dirasai oleh Nabi Ibrahim dan sebagaimana yang dirasai oleh rakyat-rakyat Gaza di saat ini. Pada waktu itu, kata Nabi Ibrahim, itu adalah saat yang paling indah di dalam hidup aku. Kerana pada waktu itu aku berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum pernah rasa seperti itu. Kita pernah mengatakan ya tawakal kepada Allah, tapi belum rida sepenuhnya dan penyerahan sepenuhnya. Kita boleh ucapkan dengan lidah, tapi kita belum ada zauk dan juga benar-benar penyerahan secara mutlak seperti mana yang berlaku dalam situasi yang genting seperti mana yang berlaku di Gaza. Bermakna walaupun pada zahirnya kita melihat mereka itu dalam keadaan ya, kita sebutkan kita sedih dengan keadaan mereka, kita simpati. Akan tetapi mungkin itulah bahagian terbaik yang diberikan oleh Allah untuk mereka meraih daripada kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Ya, mereka tidur di atas tanah mungkin. Mereka tidur di atas puing-puing. Mereka tidur dengan keadaan sesak dan kalaupun waktu itu sudah sampai ajal yang ditetapkan oleh Allah, bukankah mereka itu akan bangun di syurganya Allah SWT? Kita yang tidur di atas tilam yang empuk, di tempat yang selesa, ketika itu sampai ajal kita, ruh kita akan dicabut dan kita akan bangkit. Belum tentu lagi kita bangkit di tamannya syurga seperti mana yang dijanjikan kepada mereka. Kita belum tentu. Ini adalah yang perlu kita renungkan. Mereka diuji dengan ujian seperti itu, akan tetapi digantikan dengan kenikmatan yang menanti kepada mereka. Kita diuji dengan kesesahan, kemewahan. Kita diuji dengan dunia. Belum tentu kita selamat dengan ujian dunia ini. Maka inilah apa yang berlaku di sana adalah pengajaran kepada kita di sini. Apa kesusahan di sana adalah keperhatian yang mesti kita tunjukkan di sini. Semuanya mempunyai hubung kait dan semuanya mempunyai pengajaran-pengajaran yang setiap daripada insan ataupun orang yang beriman harus mengambil ibrah daripada apa yang berlaku. Kemudian sifat hakikat itu juga disebutkan dengan zuhud. Zuhud adalah membuang rasa cinta kepada dunia di dalam hati dan memupuk dan meletakkan rasa cinta kepada akhirat dan masukkan cinta akhirat dalam hati. Itu zuhud. Zuhud bukan bermakna miskin. Zuhud bukan bermakna compang-camping. Zuhud itu bukan bermakna kotor. Tapi zuhud adalah membuang rasa cinta kepada dunia di dalam hati dan menyuburkan rasa cinta kepada akhirat. Itu adalah zuhud. Oleh kerana itu, pernah berlaku orang yang hidupnya mewah, serba cukup dan bahkan daripada dilimpahi dengan kemewahan yang luar biasa, tapi zuhud. Dan berlaku juga orang yang hidup dengan sebuah kekurangan tapi tidak zuhud. Kerana zuhud itu bukan tempatnya adalah secara nilai zahir, tapi apa yang ada dalam hati. Ada seorang yang ingin untuk melatih dirinya zuhud, maka dia tinggalkan kampungnya, berjalan untuk menemui kepada seorang yang dikatakan orang yang sangat zuhud, nak belajar. Dalam perjalanan, masuk ke dalam hutan, kemudian menempuhi perjalanan, maka dia berhenti di tepi satu tasik. Pada waktu itu dia melihat ada seorang yang sedang memancing.
maka dihampiri orang tersebut. Dia mengatakan, wahai Tuan, apa yang kamu lakukan di sini? Orang tu mengatakan, aku mencari sumber rezeki dari usaha tangan aku sendiri. Dan aku tinggalkan daripada semuanya untuk aku ini memberikan tumpuan kepada akhirat, dan aku hanya hidup untuk ibadah dan juga untuk mencari rezeki apa yang ada. Maka kagumlah lelaki ini dengan kezuhudan daripada orang tersebut. Tapi kata lelaki ini, aku ini, orang tu mengatakan, kamu ni zuhud betul. Dia kata, aku belum zuhud lagi. Sebab aku ketika memancing tu masih lagi mengharapkan untuk mendapatkan hasil daripada itu. Dan kalau tak dapat hasil itu, aku akan mengeluh dan aku akan merasa bimbang. Ini orang zuhud tak boleh seperti itu. Pergilah kamu ke bandar itu, ada orang yang zuhud yang kau cari itu ada dalam situ. So dia pergi. Cari-cari, tengok alamat, tengok-tengok, wah macam istana rumah. Ketika ditanya kepada penjaga tu, ya, dijemput masuk, dilihat, rumahnya serba mewah. Barang-barangnya cukup hebat. Akhirnya jumpa kepada pemilik tersebut. Dijemput dan dijamu dengan jamuan yang mewah. Kemudian setelah itu dalam hatinya berkata, orang ni, ini yang orang yang kata dia zuhud, macam ni bukan zuhud ni. Ketika dia berkata-kata dalam hati itu, maka Syekh tu mengatakan, kamu meragui kezuhudan aku. Ini orang-orang para awliya Allah ini melihat kepada hati. Kalau kamu merasakan orang yang memancing ikan itu lebih zuhud, sedangkan dia masih mengharapkan hasil, apa yang kau lihat aku miliki ini tidak sedikit pun memberi kesan kepada hati aku. Maksudnya, walaupun apa yang dia miliki itu tidak masuk di dalam hati dia. Dan kalau sekiranya di saat ini Allah mencabutnya dan menariknya sekelip mata, sedikit pun tidak aku akan merasa apa-apa pun. Itu zuhud. Kita kalau hilang barang masih lagi sedih dan menangis tu, itu belum lagi tu. Kan? Kita kalau masih lagi sayang dengan sesuatu, itu belum lagi kita zuhud. Kata zuhud itu membuang rasa sayang kepada kebendaan dan harta dan dunia yang digantikan dengan cinta kepada akhirat. Dan sifat-sifat terutama yang lain dari makam-makam keyakinan serta rahsia-rahsia pemuamalatan dalam agama. Mereka inilah yang dikenal sebagai para sufi ahli kesucian, ahli kebaikan dan ahli taqwa, yang dikenal juga dengan panggilan ahli hak dan hakikat. Golongan manusia yang benar-benar alim, yakni mengetahui. Sebab tu asas untuk seorang itu, dia benar-benar memahami ilmu hakikat ataupun ma'rifah adalah ilmu. Hal ini menjadi fitnah. Orang menisbahkan dirinya itu dengan ahli hakikat, ahli ma'rifat, tapi tidak diasaskan dengan ilmu. Bahkan lebih menjadi fitnah dan juga menjadi masalah ialah apabila dia belajar kononnya ilmu hakikat ma'rifat, tak ada ilmu, bahkan ilmu syariat pun dia tak tahu. Sehingga akhirnya rukun-rukun, kefarduan, kewajipan-kewajipan ditinggalkan. Bahkan menggunakan alasan-alasan ma'rifat dan hakikat untuk meninggalkan kefarduan dan kewajipan. Lepas tu kita dengar ada orang yang sampai meninggalkan solat. Kononnya solat itu dah tak perlu lagi kalau kita ni adalah orang yang memahami hakikat. Dulu Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beribadah di satu malam di tahajud, tiba-tiba datang satu cahaya yang terang. Kemudian dengar seruan mengatakan, wahai Abdul Qadir, engkau ni orang yang telah pun mencapai
hakikat yang sebenarnya dan telah mempunyai kedudukan dan maqam yang sangat tinggi. Maka oleh kerana itu, aku telah pun mencabut taklif, iaitu kewajipan-kewajipanmu. Kamu tak perlu lagi untuk melakukan daripada kewajipan. Konon-konon tu Tuhan lah. Waktu tu Syekh Abdul Qadir Jailani ada batu ketika itu, selipar atau batu di tepinya, dan dia ambil dan dia baling ke arah cahaya tersebut, mengatakan, pergi engkau wahai iblis yang dilaknat oleh Allah. Maka cahaya itu dari terang menjadi gelap. Maka timbul satu lembaga mengatakan, wahai Abdul Qadir, macam mana kau kenal aku? Yakni iblis. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana mungkin aku ini dapat excuse dan dikecualikan daripada kewajipan-kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mempunyai dengan kedudukan yang tinggi, sedangkan insan yang paling agung dan yang paling tinggi, siapa? Nabi Muhammad SAW pun tidak diangkat oleh Allah kewajipan. Bahkan ada perkara-perkara yang tak diwajibkan kepada umatnya, bahkan diwajibkan kepada dia. Ini orang ada ilmu. Kalau tidak, kata syaitan iblis tu, engkau itu diselamatkan oleh ilmumu. Aku ini sudah berjaya menyesatkan tak kurang daripada 70 orang ahli ibadah dengan teknik seperti ini, kata iblis. Allah. Jadi hati-hati. Perlu asasnya ilmu, perlu belajar. Perlu khususnya ilmu-ilmu yang disebutkan ilmu fardu ain. Ilmu tauhid, ilmu syariat atau ilmu fiqah disebutkan, dan ilmu akhlak atau tasawuf. Dan mereka ini adalah disebut dengan salik, yakni ia menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang disebutkan digelar dengan salik, iaitu orang yang jalannya itu tidak kita panggil songsang ataupun tidak terpesong. Jalannya lurus menuju kepada Allah. Itu disebut para salik. Sebab tu kita di dalam surah Al-Fatihah, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan lurus. Ini orang para salik, dia punya jalan lurus menuju kepada Allah. Oleh kerana itu, para salik ini dia ada jalan yang diikut. Maka disebut dengan tariqat. Tariqat dia jalan. Jalan para ulama atau guru dia yang buat tu, diambil daripada jalan yang diambil oleh gurunya, sehinggalah jalan yang diambil oleh para sahabat yang mengikuti jalan baginda Rasulullah SAW. Maka mereka ini disebut salik. Kerana memang kita disuruh untuk mengikuti kepada para salihin, seperti mana Allah mengatakan, ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itulah, iaitu orang-orang, para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk jalan oleh Allah. Maka dengan jalan mereka itu hendaklah kamu ikut. Kata Allah SWT. Ulaika alladhina hadallah fabihudahum iqtadih. Mereka itulah orang yang Allah berikan petunjuk, ikut jalan yang benar. Maka dengan jalan mereka itu kamu kena ikut. Sebab tu kita ni sebenarnya jalannya tu dah ada dah. Siapa yang buat jalan itu? Rasulullah SAW. Dengan panduan wahyu dari Allah SWT. Kemudian jalan itu diambil oleh para sahabat. Daripada sahabat kepada para tabi'in. Kepada tabi'in sehinggalah para ulama' warasatul anbiya' sampai kepada kita. Tak akan putus sebenarnya kebenaran yang dibawa jalan itu. Tinggal lagi kita nak ikut atau tidak. Ya, kadang-kadang kita jalan ikut, kemudian kita pesong. Kita jalan. Sebab memang yang namanya syaitan atau iblis, ketika mana dia dilaknat oleh Allah, dia berikrar. Dia bersumpah. Bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah. Dia bersumpah dengan kemuliaan Allah. Dengan keagungan Allah. La'aghwiyannahum. Aku akan pesongkan mereka. Aku akan pesongkan mereka daripada jalanmu yang lurus. Itu adalah sumpah iblis. Jadi kalau kita nak selamat, kita kena ikut jalan tu. Tak boleh.
Ini para salik. Inilah golongan para ulama ataupun para abid, ada ahli ibadah. Dan dha'iq, iaitu orang yang dapat untuk menghayati, bukan hanya mereka ini beribadat atau beramal, tapi dapat merasai kelazatan ibadat itu. Ada orang ibadah, ya betul, tapi belum tentu dia merasakan kelazatan ibadah. Apa bezanya orang yang ibadah, yang merasai kelazatan ibadah dengan orang yang tak merasainya? Bezanya orang yang merasai kelazatan ibadah, dia akan lebih lagi nak menambah amal ibadah sebab dia merasakan kelazatannya. Berbanding dengan orang yang tak rasa. Orang yang tak rasa ni, wa imma dia kena mujahadah untuk dia nak buat, ataupun mungkin dia akan jadi orang yang tak buat sebab tak merasakan kelazatan tu. Maka inilah termasuk dalam disebutkan ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak pun kamu yakin Allah melihatkah kamu? Kalau kita yakin Allah lihat kita, ibadah kita tu boleh jadi dengan keadaan yang terpaksa, boleh jadi dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang penat, dalam keadaan yang bosan. Tapi kalau boleh naik ke makam yang disebutkan kamu beribadah seolah-olah melihat Allah, maka kamu ibadah tu tak rasa penat, tak rasa susah. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW sampai pecah kakinya, sampai bengkak kaki Nabi SAW. Tak rasa sakit ke kaki Nabi? Ya, namanya manusia. Rasulullah juga merasai kesakitan. Tapi mana hilangnya rasa sakit itu? Kerana seolah-olah telah melihat Allah, merasakan kelazatan, keasyikan dapat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang kita nak naikkan kedudukan kita. Ini yang kita nak capai sebenarnya, sehingga apabila kita melakukan satu amal, kita rasa lazat sehingga kita ketagih untuk membuatnya, bahkan menjadi orang yang sentiasa bersegera untuk melakukannya. Fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan. Ya, orang-orang yang berlumba kepada kebaikan ini disebut juga dengan as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. As-sabiqun, orang yang mendahului, orang yang cepat nanti masuk syurga, orang yang cepat dapat rahmat Allah, orang yang didekatkan kepada Allah. Tapi orang yang nak menjadi orang yang cepat dapat rahmat Allah, dapat kurnia Allah, hendaklah cepat juga di dunia ini untuk dia melakukan amal soleh. Tapi macam mana nak jadi orang yang cepat dan segera melakukan amal yang soleh ini? Kalau dia dapat merasai kelazatan amal dan ibadah. Yang tu yang kita nak kena berusaha. Kan? Jadi dah usaha mujahadah, daripada susah payah, daripada penat, daripada sakit, daripada bosan. Ini ibadah tu kena lawan. InsyaAllah akhirnya pecahlah ruyungnya. Kan, barulah dapat sagu dia. Begitulah akan dapat dirasai kelazatan itu setelah bermujahadah bersungguh-sungguh. Bukan senang-senang dah dapat. Begitu. Maka baru dia mendapatkan dzauq atau rasa penghayatan. Begitu juga rahsia rasa tariqat, dan mereka juga adalah pemegang wilayah, yakni kewalian dan riayah, yakni pemeliharaan, yang dengan keharuman berkat mereka dan terkabulnya doa-doa mereka akan tertolak semua balak dan bencana. Mereka ini adalah, kalau mereka menepati ciri-ciri yang sebenar, mereka inilah yang disebutkan dengan para awliya Allah, para waliullah. Dan dengan para awliya Allah ni, dengan doa, berkat doa mereka, maka bencana dan balak itu akan ditahan oleh Allah, mana Allah tak turunkan. Lepas tu dikatakan dalam sebuah khabar, laula kabilu rakka' wal atfad radda' wal an'am ratta'. Kalaulah tidak kerana orang tua yang masih rukuk, yakni masih melaksanakan solat, bayi yang masih menyusu, haiwan ternakan yang masih meragut,
sudah tentu Allah akan timpakan balaknya kepada manusia. Kadang-kadang kita ni selamat dengan berkat orang lain. Dan ada kalanya kita berjaya dengan sebab orang lain. Isteri, kadang-kadang isteri ni dia komplain tentang laki dia tak kena buat macam ni, tak kena, ini tak boleh, marah. Ya, mungkin dia orang perempuan yang berjaya, kerjayanya berjaya, usahanya berjaya. Tapi jangan lupa, mungkin kejayaan itu adalah dengan berkat suaminya yang mendoakan dia. Tak tahu. Suami, kamu mungkin ketika itu berjaya, hebat. Bahkan kadang-kadang mengherdik kepada isteri, marah kepada isteri. Ingat, kamu itu mungkin berjaya. Kamu itu mungkin hidupnya bahagia. Adalah kerana pengorbanan dan sebabnya isteri. Hargai. Kerana mungkin orang yang kamu perkecilkan itu adalah sebab kebaikan kepada kamu. Ini adalah kehidupan. Oleh kerana itu Allah SWT suruh kita berbakti kepada ibu bapa kita, tak kira siapa pun mereka. Apapun perangai mereka, apapun sifat mereka, bagaimanapun keadaan mereka. Kenapa? Kerana apa yang kamu dapatkan dalam kehidupan ini adalah dengan berkat mereka dan asbab mereka. Maka anishkurli wali walidayka. Maka bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Hadirin rahmati oleh Allah. Allah, kita kena bandingkan dengan kehidupan orang tua kita dulu, jauh kita. Kalau nak bandingkan dengan usaha mereka membesarkan, mendidik kepada kita, Allah. Mereka manage kehidupan yang serba kekurangan itu untuk anak-anak mereka. Dan semuanya serba cukup. Walaupun kadang-kadang kalau kita fikir sekarang ni ikut kira-kira kita, mungkin tak cukup. Kalau orang sekarang manage duit tu, tak akan pernah cukup. Kenapa? Kerana pengorbanan mereka. Kadang-kadang kita tak perasan mak kita ni ketika dia siap makan, dia beri makan, dia tak makan. Dan ada kalanya mak kita ni dia makan kerak nasi. Perasan tak? Kita kata, mak Umi kenapa makan kerak? Oh, ni sedap. Memang bukan masalah sedap, masalahnya itu yang dia tinggal daripada apa yang ada. Nah. Oh, nah. Baik. Pengorbanan yang kita hari ini dapat hidup dalam keadaan selesa, kita hari ini dapat datang ke masjid, boleh ibadah, dapat ilmu, tahu salat, tahu untuk kita beribadah kepada Allah. Ini berkat ayah kita, ibu kita. Memang mungkin dulu mereka tu tak macam peluang macam kita. Mungkin abah dulu, ayah saya tak jarang pergi masjid. Mungkin kita dalam hati berkata-kata macam tu. Ya, mereka mungkin tak pergi masjid dulu seperti kita hari ini. Kenapa? Kerana nak mencukupkan kita. Untuk nak besarkan kita. Ya, mereka mungkin ada buat kesilapan. Tapi mungkin kita yang paksa dia. Demi untuk kita mereka buat. Bukankah sepatutnya kita berkata kepada Allah, Ya Allah, ampunkanlah ibu dan ayah aku. Yang dulu mungkin mereka cuai di dalam melakukan ibadah kepadamu, Ya Allah. Mungkin kerana aku yang menyibukkan mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah aku ketika mana dulu mereka itu mungkin buat perkara-perkara yang syubhat ataupun haram semata-mata kerana nak membesarkan kepada aku. Allah. Tuan-tuan. Sebab tu, begitulah di dalam kehidupan kita ini ada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang hari ini kita merasakan boleh hidup dengan keadaan yang tak diturunkan balak oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
adalah mungkin berkat-berkat daripada orang-orang yang solat, yang berdoa, yang munajat kepada Allah. Kan? Jadi sebab tu kita disuruh untuk kasih mengasihi di antara sama lain. Disuruh untuk kita berukhuwah, disuruh untuk kita berkasih sayang, bukannya bermusuh, bukan memandang rendah kat orang, bukannya kita ni mencaci maki kepada orang. Nabi pernah cerita kepada sahabat waktu ketika mana duduk dengan sahabat, mengatakan berapa ramai, kata Nabi, orang yang kusut masai, rambutnya tu tak terurus, bajunya tu kusut dan juga usang serta berdebu. Kalau dia melintasi, melanggar bahu, maka pada itu kamu tak peduli pun kepada dia. Lau qasama 'ala Allahi la abarrah, kata Nabi. Tapi dia itu, kalau dia tadah tangan dia kepada Allah, Allah akan tunaikan apa yang dia minta. Nabi sebut macam tu. Terus sahabat ketika itu terasa, dia kata, ya Rasulullah, adakah orang tu pada zaman kami ni? Sedangkan sahabat semua wali Allah, sahabat-sahabat ni semua awliya. Tapi maksudnya Nabi nak cerita, kata selain daripada kamu tu ada orang macam tu, perwatakan dia tak macam seperti mana yang disangka. Kata Nabi, ada. Nama dia Uwais Al-Qarni. Itu yang cerita Uwais Al-Qarni tu. Sebab Uwais Al-Qarni ni betul, kat kampung dia orang anggap dia gila, keluarga dia pun ada yang tak suka dengan dia. Tapi subhanallah, dia terkenal di langit, famous. Tak macam orang sekarang, famousnya mungkin viral dekat media sosial. Ini Uwais famousnya di langit. Dan kita pun sekarang ni sepatutnya cari famous di langit, bukannya di bumi. Di bumi setakat mana kita nak famous? Biar kita viral di langit dengan amal soleh, dengan amal ibadah kepada Allah. Biar kita viral di sisi para malaikat yang sentiasa mendoakan kita, sentiasa memohon ampun kepada kita. Ini orang-orang yang viral, seperti mana yang disebutkan, orang-orang yang selalu datang ke masjid pulang-alik, itu viral di masjid. Itu orang-orang di langit akan sentiasa ketika itu malaikat mendoakan, viral dia. Ini Masya Allah, hamba Allah ni, rajin dia pergi masjid. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampunkan dia. Itu viral. Orang yang tolong orang lain, memudahkan orang lain, ini orang viral. Langit akan menyatakan, ya Allah, baiknya dia, ya Allah. Allah mengatakan, aku lebih jauh daripada menghargai seperti daripada kamu. Maka Allah akan berikan balasan sebesar-besarnya kepada viral. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin rahmati oleh Allah. Kemudian ketahuilah pula bahawasanya golongan orang yang semacam inilah yang patut dicontohi budi bicaranya, diikuti perjalanan hidupnya, terutama sekali dari para salik yang baru memasuki pintu gerbangnya, para murid yang baru mengenali jalannya. Maka mereka ini perlu sekali kepada pemimpin yang mengenalkan dan menyedarkan, yang mengajar dan mengingatkan. Kami akan membentangkan di sini apa yang dipermudahkan oleh Allah secara sepintas selalu, sebagaimana kami sudah menjelaskan terdahulu dari hal dan keadaan para manusia yang dalam bahagian yang pertama, iaitu kategori para ulama agama, dengan apa yang dipermudahkan oleh Allah Ta'ala secara sepintas selalu juga. Ya. Jadi ini adalah merupakan orang-orang yang bukan hanya mereka ini ulama, yakni mengetahui tentang ilmu syariat, mereka mengamalkan serta mendalami daripada amalan-amalan tersebut, sehingga mereka meletakkan tujuannya adalah tidak lain untuk meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak ada tujuan yang lain. Apapun yang mereka amal daripada ibadah, daripada ilmu yang teguh dan benar, itu matlamatnya tidak lain adalah untuk meraih ridha Allah. Tak ada nak mengharapkan ridha lain. Sebab itulah mereka ini, kalau sudah capai keadaan itu, apabila sampai ajal mereka, mereka akan dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu yang orang ketika dia meninggal akan dipanggil, iaitu kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan ridha dan diridai.
Jadi ini setelah kita panggil berusaha. Sebab tu kita ni, apa yang kita perlu buat untuk kita nak mencontohi, mengambil peluang itu adalah apa yang kita ada ilmu, kita amalkan. Dan apabila kita amalkan, sungguh-sungguh. Jangan buat sambil lewa. Sedihnya orang yang ketika ibadah kepada Allah sambil lewa. Buat je lah, ini wajib, terpaksa buat dan sebagainya. Tapi ketika mana urusan duniawi, bisnes, di projek itu dan ini, sungguh-sungguh. Sedangkan hasil, kalau dia berhasil pun daripada usaha duniawinya itu, apa yang didapatkan itu adalah sangat sedikit dibandingkan dengan balasannya Allah SWT di akhirat. Satu. Yang keduanya adalah sementara sahaja. Dan akhirnya akan sirna dan hilang berbanding yang kekal dikurniakan oleh Allah SWT. Jadi mana prioriti yang kita nak berikan? Yang patutnya lebih kita bersungguh-sungguh. Ya kedua-duanya, tapi akhirat itu yang sepatutnya lebih-lebih lagi kita bersungguh-sungguh. Ibadah kepada Allah itu yang lebih bersungguh-sungguh. Kerana apa yang kita perolehi dalam kehidupan ini pun adalah dari nikmat Allah. Hal min khaliqin ghairallah yarzuqukum minas sama'i wal ardi la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Allah mengatakan, wahai manusia, ada tak sesuatu selain dari Allah yang memberikan rezeki dan nikmat kepada kamu daripada langit dan bumi? Adakah? Ada tak? Allah tanya. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain dia, iaitu Allah SWT. Tapi kenapa kamu berpaling dari Allah SWT? Nak bernafas pun berharap daripada nikmat Allah. Nak berdegup jantung pun mengharapkan daripada nikmat Allah. Nak dapat rezeki pun, Ar-Razzaq adalah Allah. Tapi sombong kepada Allah. Tak mahu ibadah kepada Allah. Ketika ibadah pun sambil lewa dan lebih kurang. Maka ini yang kita kena belajar daripada mereka ahli, orang ahli hakikat yang sebenar, daripada memahami, daripada kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang benar-benar beribadah dengan penuh ikhlas dan benar-benar sidik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini semua apa yang para sahabat saksikan dari pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat daripada ibadah Rasulullah yang luar biasa, maka mereka pun mencontohi, mengikuti kepada Nabi SAW, sehingga Nabi pada waktu itu merasa kasihan kepada para sahabat. Kerana Nabi mengatakan, lastu kahayatikum. Aku bukan nak larang kamu tu sebab aku nak mengurangkan ibadah, tapi aku ni tidak seperti kamu. Maksudnya aku punya keadaan ni tak macam keadaan kamu. Apa dia? Aku diberikan kekuatan oleh Allah. Kamu tak kuat macam aku. Kalau aku tak makan pun, aku diberi makan oleh Allah. Kalau aku tak minum pun, Allah beri minum kepada aku. Kalau aku tak tidur pun, sebenarnya Allah beri rehat aku di sisi Allah SWT. Jadi kalau kamu ikut aku, betul-betul sama, kamu tak mampu. La tahammal, kamu tak akan mampu ikut. Punya kesiannya Nabi. Tapi sahabat sungguh-sungguh. Sebab melihat contoh yang ada, iaitu Nabi SAW. Hari ini kita perlukan contoh itu. Kita perlukan panduan itu. Kita perlu duduk dengan orang-orang soleh, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah, supaya kita pun ada semangat melihat kepada mereka. Malangnya, kerana kita selalu duduk dengan ahli dunia, dengan ahli lara, sehingga akhirnya kita hanyut selalu. Bahkan lebih sedih lagi, kita membandingkan ibadah kita yang lebih kurang itu dengan orang yang sedikit atau yang kurang, yang tak ibadah kepada Allah. Jadi akhirnya kita punya prestasi sentiasa merosot. Sepatutnya kita ukur dengan orang yang lebih utama ketika dalam ibadahnya. Mudah-mudahan insya-Allah dengan
apa yang kita bahaskan ini memberikan sedikit semangat kepada kita, khususnya di dalam kita mempertingkatkan amal soleh dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperkasa ilmu dan juga mengambil peluang dan bersegera di dalam kebaikan yang mudah-mudahan dengan kesungguhan itu Allah akan mengurniakan kepada kita halawatul iman dan halawatul ibadah, kemanisan iman dan kemanisan ibadah, yang dengan sebab itu kita akan lebih lagi bersungguh-sungguh dan menambah lagi amal ibadah dan amal soleh kita, sehingga akhirnya kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada Allah radiyatan mardiyah, dengan ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.